Chance. Assalamualaikum, apa khabar semua? Semua sihat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Minggu lepas alhamdulillah semua profit kau-kau kan? Apa yang kita predict semua 100% jadi minggu lepas alhamdulillah. So kita predict untuk minggu ni pula. Banyak. Right. Dah nampak tak chart saya? Semua nampak chart tak? Nampak. Suara saya dengar clear ke? Ada kacau-kacau apa ke? Clear. Right. Okay. So sekarang ni kita nak predict untuk pair yang pertama kita. Kita predict GBP AUD. Okay. Macam biasa GBP AUD, first marking kita, apa yang patut kita buat satu persatu sebelum trading dan apa benda yang patut kita nak letak dalam setiap kali kita nak predict market. Okay. So first thing first, kita tengok di kawasan monthly time frame. Okay. So sekarang ni semua buka GBP AUD. Kita tengok monthly. Sorry, ni pair apa? GBP AUD. Okay, right. So first kali kita buka di kawasan time frame monthly. So monthly, first thing apa yang kita nak kena buat? Kita kena marking support and resistance, harga yang terbaru tertinggi di atas dan harga yang terbaru terendah di bawah. Okay. So apa yang saya akan buat sekarang ni? First thing, kita kena marking kawasan resistance di kawasan monthly. Lepas tu kita cari kawasan yang terbaru, kawasan support. Okay. Kita marking macam ni. Lepas tu kita back to time frame yang lagi kecil di weekly. Apa yang perlu kita cari di weekly, kawasan resistance yang paling tinggi sama juga dengan kawasan monthly. So kita cari kawasan weekly yang paling rendah, kawasan support adalah sini. Sorry, sini. Sebab dia time frame besar kan. Okay. So monthly kita dah tahu kawasan support, kawasan resistance dia sama weekly dengan monthly. Di sini di weekly kawasan terbaru untuk support berbeza. Ini yang terbaru dan terendah. Okay. So kita pick time frame daily. Di kawasan daily, apa yang kita nampak dekat sini, dia dah sampai kawasan resistance di kawasan daily. Right. So ada tak kawasan support, kawasan daily di daily? Ada ke tak ada? Siapa tahu? Ada. Ada Right. So kita tanda dulu yang terdekat, yang terbawah. So apa yang kita nampak di kawasan support di daily dah sampai kawasan resistance dan juga ada kawasan support yang terbaru. Okay. Daripada kawasan resistance ke support lebih kurang 266 pip. Okay. So monthly tadi trend dia apa dia? Yang kita nampak uptrend. Okay, weekly pun uptrend. Daily still uptrend. Okay, so resistance di kawasan daily
dah sampai, nampak gaya macam nak pecah, nak menuju ke atas. So DH4, apa yang kita nampak dekat sini, kawasan nak menuju pecah kawasan resistor. So sekarang ni apa yang kita boleh fokus untuk GA, kita tunggu dia pecah kawasan ni. Seandainya satu batang candle pecah dalam kawasan ni, bermaksud harga valid to buy, kan? So lebih kurang 40 pip. Tapi apa yang kita dah nampak kat sini, kawasan resisten di daily DH1 dia dah pecah. Okey, dia dah buat korektif di 15 minit. Kawasan korektif di 15 minit dia dah buat. Impulsif, korektif, impulsif. So kawasan memang nak menuju ke atas. Okey. Kena dengan trend sekarang ni, uptrend. Memang kita fokus buy ni. So get ready untuk buy. Siapa get ready? Kita ambil GA. Boleh ke? Reza? Jadi Boleh, boleh. Boleh. GA kita nampak cantik untuk buy. Apa pendapat Reza? Okey kan? Alright, okay. Boleh. Boleh. Alright. So sekarang ni masing-masing letak MM masing-masing dengan sempurna. Jangan entry hari ni untuk esok bayar. Okay. Saya pun buat 3 sen, 2 sen saja. Ini saja kita sambil entry sambil kita belajar. Kan? Right, ready? Yep. Ready to buy, buy now. Okay, so untuk GA clear tak? Kita fokus buy untuk this week. Siapa clear? Clear. Clear. Ada sebarang bantahan boleh bagi pandangan, tak ada masalah. Yeah, right. So next pair apa? Okay, bagi idea sikit. Pair apa kita nak tengok. Next pair. USD JPY. UJ. Alright, tengok UJ. Abang Ashraf kita suruh tengok UJ. Wow. UJ sedap mata memandang. Okay. So macam biasa, kita buka monthly. Kita cari kawasan support dengan resisten yang terbaru dan tertinggi. Dan apa dekat sini yang kita tengok, kawasan resisten yang tertinggi adalah kawasan sini. Terbaru yang terendah adalah kawasan sini. Okay. Right. Dan kita pergi ke time frame weekly. Okay. Kat mana kawasan support resisten dengan terbaru dan yang terendah dekat kawasan weekly. Kita nampak di kawasan sini. Okay. Kawasan support yang terendah yang terbaru adalah sini. Clear semua? Kita back to daily. Daily, kawasan support dengan resisten yang terbaru dan terendah. Kawasan resisten. Terus sudah. Kawasan resisten di kawasan time frame daily sama dengan kawasan resisten di weekly. Hampir keadaan yang sama, tapi tak apa, kita marking dekat sini untuk daily. Dan kawasan support di daily yang terbaru dan terendah dekat kawasan sini. Okay. So apa yang kita nampak sekarang ni di monthly adalah trend apa?
Trend apa yang kita nampak? Siapa tolong bagi tahu? Uptrend. Uptrend. So weekly trend apa? Uptrend. Uptrend. So daily pun kita nampak uptrend. DH4. Okay. DH4 apa yang kita nampak clear dekat sini? Kawasan resisten dekat daily sama dengan kawasan resisten di H4. Resisten di daily sama dengan kawasan resisten di H4. Right? So kita patut cari support di H4 sahaja. Yang terendah dekat kawasan H4 adalah kawasan bersamaan dengan sebelum. Sama saja, nak makin dekat sini boleh, nak makin kat sini pun boleh, tak ada masalah. Okay, so tak payah pening-pening, kita tengok yang terdekat saja. Right, so untuk weekly, untuk UJ di H1 sekarang ni untuk confirmation kita nak buy, pastikan dia kena lepas kawasan resisten di H1. Seandainya dia lepas saja kawasan ni, dia akan menuju ke atas. Kawasan resisten di monthly, weekly, di daily. Dia akan menuju kawasan resisten di kawasan daily yang tadi kita tanda. Kalau di H1 sekarang ni ada satu resisten lagi, dia kena lepas. Kalau dia lepas saja kawasan ni, resisten ni, termasuk dia akan tuju terus ke atas. So sekarang ni sama juga pada monthly uptrend, weekly uptrend, daily uptrend, H4 uptrend, dan di H1 kita nampak momentum market dia pun menuju ke atas. So kita fokus buy. So UJ kita nampak untuk kita boleh buy untuk minggu ni lah. Kita boleh fokus buy sementara. Right? Clear kan? Clear. Clear. Jan, clear Jan. Maju sangat Jan. Apa dia? Laju sangat. Slow sikit. Slow sikit Nak slow je tau. Slow volume ke apa? Kan, cakap tu slow. Sikit terang tu, laju sangat. Tak apa, lepas ni ada video, kita ada rekod, nanti kita tengok video. So, apa pandangan Reza? Okey kan Reza? Okey Jan. Kita fokus buy. Okay. Okey lah. Okey, kita tengok apa lagi pair apa ada di cadangan. UCAT. Okey. Okay. So apa yang kita nampak dekat UCAT sekarang ni? Siapa bicara dengan UCAT tadi? Kim. Hakim. Kim, okay, right. Apa yang Kim nampak dekat monthly sekarang ni? Okay. Monthly downtrend. Downtrend, okay. Weekly. Weekly downtrend juga. Downtrend juga, okay. Daily. Daily uptrend. Uptrend, okay. H4. H4 uptrend. Okay. So kita tengok dekat monthly. Kita cari support dengan resisten di monthly. Yang paling tinggi yang kita nampak kawasan ni adalah di sinilah. Tapi sepanjang ni tak apa. Resisten support di monthly, di kawasan monthly yang terendah yang terbaru adalah ini. Sama saja level ni, boleh saja. Tapi saya tak mau pening, saya suka maki tempat yang paling terdekat. Okay, tak smart chart. So kita buka weekly.
Weekly apa yang kita nampak dekat sini, support dengan resistance dekat monthly dan still dalam frame kita, tapi kita patut cari sebab harga dekat bawah. Kita kena cari harga resistance yang paling tinggi, yang terbaru, yang kita nampak clear. Hakim nampak kat mana tu? Untuk weekly ya. Tu weekly. Resistance kalau paling dekat yang atas ni, yang bawah. Mana? Sini. Situ paling dekat. Di sini, kawasan sini. Okey. Okay. Alright. So kita tengok resistance di kawasan sini. Kita marking. Okay. Sebabnya apa yang kita nampak dekat sini clear. Impulsif, korektif, impulsif. Okay, kita ambil kawasan korektif. Okay, kita marking dulu. Okay, so dia punya support sama juga di kawasan monthly Weekly. dengan weekly. Ya, betul. Kan sama. Kita buka time frame daily. Daily apa yang kita nampak sini, kawasan support dia pun still sama. Betul. Dekat sini kita kena cari Resistance baru. resistance baru. Paling Resistance dekat. baru kat mana yang clear? Paling dekat yang kanan sikit. Sini. Situ. Sini. Apa yang kita boleh buat kat sini, kita tanda dulu kawasan resistance dekat kawasan ni. Okay. So Okay. clear tak? Clear. Okay, daripada monthly, weekly sampai daily, support adalah sama. Okay, resistance daripada kawasan monthly, weekly dan daily berbeza. Okay, sebab price bermain dalam kawasan yang bawah. Okay. So kita jumpa lagi satu resistance dekat kawasan daily. Kita dah Daily. tanda. Jadi kita buka H4. H4 apa yang kita nampak sini? Ada tak kawasan resistance yang terdekat dengan kawasan sini? Lama juga di kawasan Daily sama. ini sama kan? Okey. So kalau macam ni selalunya keadaan market kita tak dapat nak predict dengan cantik sebab kedudukan kenaikan candle tu dah terlampau tinggi. Kan sebab baru ni punya news semua candle bergerak dengan begitu pantas. So harga naik melonjak-lonjak. Betul. Okay. So apa yang kita boleh buat kawasan ni sekarang ni, tadi saya bagi tips lah. Kalau seandainya jumpa kawah macam ni, kawah. Kawan ni cantik. Kawah ni cantik. Okay. Setiap kenaikan yang kuat, impulsif, dia akan buat korektif. Betul. Betul. Okay. So sekarang ni, apa yang kita boleh buat dekat kawasan ni sekarang, first thing, kita cari kawasan resistance yang dah jalan, become to support. Okay. Resistance, ni resistance untuk dia. Ya. Okay. Become to support balik untuk dia. So bermaksud, kemungkinan price akan turun sampai sini. Okay. Akan buat korektif dan akan menuju Impulsif. Okay. So dalam kawasan ni sekarang price dah terlampau tinggi. So mustahil dia nak naik terus. Betul. Okay. Dia akan buat korektif. So apa yang pendedahan yang terdekat kita boleh buat dalam kawasan korektif ni, kita kena cari resisten yang sebelum ni. Bermaksud cari resisten yang kawasan yang dah lepas ni. Nampak ni dah lepas kawasan resisten ni kan? Betul. Siapa clear kat sini? Nampak ni kawasan ni. Nampak. Saya tanda ni. Kawasan ni dia dah lepas. Kan? Dia Betul. dah lepas kawasan resisten, dia akan back cari support. So Support. sini sama juga resisten become to support. Betul. Baik. Sama juga dalam kita punya cara impulsif, korektif, impulsif. Impulsif dia dah sampai kawasan resisten dekat sini. Dia akan buat balik korektif, kawasan support, kawasan resisten become to support ni, dan akan buat impulsif balik. So dalam keadaan sekarang ni, kalau kita nak buy dengan sell, better kita sell. Kita sell, dia sampai dalam kawasan support, baru kita buy balik. Tunggu sampai dia buat confirmation, dia keluar signal untuk kita buy, baru kita buy. Jangan terus sampai sini kita buy.
Kadang-kadang dia boleh lajak. Dia lajak dia shadow baru dia buka. So kat situ kita ada floating banyak. Kan? So kita back to time frame yang lagi kecil H1. Okay, apa yang kita nampak H1 dekat sini clear. Sama juga yang tadi kawasan support yang resisten yang kita tanda di time frame H4. Dekat kawasan H1, kawasan support dia sama tak? Sama. Sama kan? Okay, so kita fokus dalam kawasan ni untuk kita Buy. Okay, boleh faham? Faham. Clear. Faham, okay. So daripada tadi monthly downtrend, weekly kita pun still downtrend. Okay. Still downtrend. Daily kita pun, daily dah jadi uptrend. Okay. So H4 dah jadi uptrend. So sekarang ni, untuk minggu ni, kita boleh fokus buy. Tapi apa pun sebelum fokus buy, kita kena tunggu dia buat confirmation, corrective dulu. Okay. Baru kita boleh buy. Clear tak semua? Clear. Clear. Yang tak faham yang newbie mungkin banyak tak faham kawasan ni. So tak apa, nanti mungkin nanti boleh follow kita punya basic class. Don't worry. Ini more to advance yang dah faham untuk bidding market. Cak Abang Rahman, siapa yang mana yang bau-bau lagi? Boleh tak apa, tengok saja dulu market kita predict. Cuma lah ni you all kena tahu buy dengan sell. Cara nak buy, cara nak sell. Untuk nak faham selebihnya, nanti kita masuk ke basic class. Okay. So UCAT kita fokus buy untuk minggu ni, insyaAllah. Okay. Apa yang kita nampak, kita berfokus buy. Okay, Reza? Okay. Teruskan. Alright. So, pair apa lagi? Euro USD ada? Euro USD. EU. Right. EU. GE tadi apa cerita? EU. Okay. EU. EU dalam kawasan monthly. Monthly apa yang kita nampak? Tadi siapa tanya Abang Rahman ya? Ya, saya. Okay. Sekarang ni kita nampak trend apa? Uptrend lah. Uptrend. Cantik. So dalam kawasan monthly, first thing kita kena cari support dengan resistance yang terdekat. Di monthly, apa yang kita nampak resistance dia dalam kawasan. Okay. So support dia apa yang kita nampak kat kawasan. Kita marking monthly. Kita back time frame yang paling kecil, weekly. Okay. Weekly apa yang kita nampak dalam kawasan ni sekarang ni, resistance dia adalah sama. Support dia terlampau bawah sebab price bermain harga atas. Kita kena cari support harga yang terbaru. Support harga yang terbaru untuk kita nak buat marking. So dalam kawasan yang sama juga kita boleh buat, tak ada masalah. Okay. Yang terdekat sini lah, kita ambil. Okay, kita marking di sini. Okay, so kita tahu weekly, support di weekly di sini. Dan resisten di kawasan yang sama di monthly dan weekly. So kita pergi time frame kecil dek. Daily apa yang kita nampak kawasan ni, kawasan support yang tadi kita marking dekat kawasan weekly adalah sama. Kan? So kita tengok kawasan resisten di daily. Ada tak kawasan mana? Siapa boleh tunjuk? Abang Rahman boleh nampak? Kat mana? Kawasan resisten. Kita nak marking. Yang atas tu lah. Mana atas ni kan? So untuk daily, kita ambil marking dia di kawasan sini. Okay. So di monthly dah hampir dekat. Ni di daily pun dah hampir dekat. Alright, so kita back time frame H4. H4, apa yang kita nampak kawasan ni sekarang?
Yang tadi kita marking di H4 di daily. Di daily yang tadi kita marking kawasan resisten. So boleh kita nampak tak kawasan support dekat kawasan H4. Ada tak? Abang Rahman? Nampak tak kawasan support dekat H4? Diam di situ. Okey, tak apa. Saya tanda siap. Kita ambil dalam kawasan ni. Sebab apa dalam kawasan ni sama aja kawasan support di area sini. Betul-betul. Situ So saya ambil. apa pun sekarang ni yang kita nampak dalam kawasan ni adalah kawasan support, Ya. adalah kawasan resisten. Hmm. Tapi time frame daily yang terdekat kita nampak, okey, sekarang ni di EU ini adalah resisten yang paling dekat, support dia sama maksudnya. Okey. Untuk EU USD sekarang ni kita nampak di monthly adalah uptrend, di weekly pun di weekly dah test untuk jadi downtrend, di daily dah jadi downtrend. Okay, so di H4 pun downtrend. Okay, sekarang ni market kalau kita nak tuju untuk dalam minggu ni, untuk kita boleh sell lah. Tapi sebabkan macam bau ni lah, market ada news, dia turun terlampau banyak, dia akan buat korektif dulu, keadaan korektif dulu. Apa yang kita boleh nampak dekat sini daripada monthly, dah sampai kawasan resisten. Okay, so uptrend, di weekly adalah downtrend. Okay, still dalam kawasan resisten, dah pecah turun jadi downtrend. Di daily kawasan downtrend, menghampiri kawasan support. Okay, penurunan yang banyak pada minggu lepas, mungkin dekat sini akan buat korektif. Okay, di H4 kita nampak downtrend, nampak dah jadi korektif, dia akan buat impulsif. Impulsif yang sekarang ni kita nampak, seandainya harga ni, price dia pecah kawasan ni, dia akan cari di sini. Kawasan resisten di sini mungkin akan menjadi korektif. So daripada impulsif, korektif, dan impulsif. Clear tak? Okay, clear. Terima kasih. Clear tak? So sekarang ni apa pun, kalau dalam untuk kita nak buy atau sell sekarang ni, pastikan dia kena lepas harga kawasan resisten di H1. Ini ada satu resisten di H1, kalau price pecah dalam kawasan ni, dia akan menuju ke atas. Sehinggalah sini. Persamaan di H4, kawasan resisten di H4. Okay. So dalam kawasan resisten di H4, bila dah sampai kawasan ni mungkin akan jadi korektif, apapun tunggu confirmation untuk kita nak sell balik. Sebab sekarang ni EU kita fokus sell. Okay, kita fokus sell. Mungkin dia akan sampai dekat kawasan support ni. Kemungkinan besar dia akan sampai kawasan support ni. So untuk minggu ni kita boleh fokus sell untuk EU. Sell ke buy? Ya. Sell ke buy? Ni bukan buy, dia naik ya. Untuk sekarang ni, untuk minggu ni kita boleh fokus sell. Tapi sekarang ni janganlah sell. Sebab tadi apa saya kata? Tunggu dia naik sampai takat tu, dekat. Tunggu dia buat correction dulu. Okay, kita predict sekarang ni untuk seminggu bang, untuk hujung minggu sampai minggu ni. Okay. Tapi benda dah turun banyak. Selalunya setiap kedudukan kenaikan yang turun terlampau banyak, dia tak akan turun terus. Dia akan buat korektif dulu. Yang ni kita kena guna pakai. Jangan kita duk main sell ya Tuan Jun. Macam mana news kata dia akan
news kata dia akan naik tu. Apa dia? Ada news kan cakap dia nak naik pasal dia dah turun terlampau banyak lah. News kita tak ke tempat yang ketiga bang. Dalam trading news kita tak tempat yang ketiga. Kalau dia kata, kalau dalam news kalau kata turun pun dia tak exactly akan turun. Oh okey. Sekarang predict news ni fundamental ni memang tak boleh nak guna pakai 100%. Sekarang apa yang kita pakai analisis apa yang kita buat sekarang. Alright. Cantik. Kalau dalam news, kita duk tunggu news kata turun tapi chart nak kata naik. Masalah dia betul news kata turun tapi tak mau turun. Ni kita nak percaya siapa? Percaya cakap orang, percaya kita. Kita main analisis. Kalau tanya saya kita better kita percaya dengan analisis kita sendiri. Sebab apa, news dia bukan dia kata turun dia akan turun. Sebab news ni dia banyak apa segmen. Kita kena faham banyak segmen. So daripada calculation mungkin agak pening kepala otak kita sikit kan. So apa yang kita boleh buat dalam trading sekarang ni, atas analisis apa yang kita nampak. Dan sebelum ni, okey, untuk umuman semua, apa yang kita trading sekarang ni, sebelum ni, bukan kita pakai news, kita pakai prediction atas kita sendiri. Belum clear benda tu? Cantik. Nak kongsi pengalaman sikit Saya MC sebab news. Sebab apa MC sebab news bang? Ikut news sangat. Terlampau ikut news. Dia bukan MC sebab news bang, MC sebab mancing bang. Betul. Dia kalau tanya saya MC sebab mancing. Ni account ada 100, entry macam 1000. Kan? Kita dalam ni kita bukan berjudi, kita berniaga. So apa pun jangan ikut hati, ikutlah kepala otak yang ada dengan ilmu yang kita ada untuk kita nak masuk order. Okay. Macam sekarang ni lah GA. Okay. Dalam kedudukan GA kita dah buy dah tadi. Okay. So kita dekat mana yang patut kita nak ambil SL ataupun take profit, dalam keadaan mana, kan? So janganlah kita ambil lot yang besar, kita tak sanggup nak menghadapi floating yang besar dan boleh MC account kita tu, margin call kita akan jadi masalah untuk kita, kan? So bila kita tengok keadaan margin kita berapa yang patut kita masuk. Tak kisahlah dia naik 100 pip, 200 pip pun, kalau margin tu cukup dengan apa yang kita faham, dengan apa yang kita boleh ambil, kira berapa sen yang patut aku sanggup loss, insyaAllah okey. Macam ni. Kita tengok, takkan nak tengok saja tambah satu. Siapa nak tambah. Okey, tadi pair apa tadi? Sorry. Tadi pair apa tadi tengok? Sorry. GA GA. Tadi predict tadi. GU EU kan? EU. Okay. So clear kan kat sini? Clear. Untuk minggu ni kita boleh fokus sell, tapi jangan direct sell dulu. Kita tunggu dia buat korektif dulu, kawasan yang saya tanda ni. Siapa yang nak tangkap gambar ke apa, tangkap. Okay. So lah ni sekarang ni kita boleh fokus buy. Jangan fokus buy lagi. Kita boleh tunggu dulu confirmation di H1 ni. Sama dia pecah kawasan resisten ni tak pecah. Kalau dia pecah kita boleh fokus buy daripada sini ke sini. 1 pip. Sampai kawasan ni TP. Okay. So lepas tu jangan terus sell. Tunggu dulu. Tunggu dia buat confirmation untuk kita nak sell. Okay. EU kita fokus sell. Boleh? Clear dah? Clear. Cantik. Clear. Okay guys ah. Clear. Gio. Apa GU Ya. GU dengan EU ni pergerakan dia lebih kurang saja. Cumanya kadang-kadang dia punya merajuk tu lain macam. Okey, kita tengok di kawasan monthly. Monthly still uptrend. Okey. Apa yang patut kita kena cari dekat monthly, support dengan resistance di kawasan monthly. Okey.
So kita tanda resisten dekat kawasan monthly. Okay, lepas tu kita cari kawasan support di monthly. Sama saja area sini dengan area sini. So kita ambil yang terdekat dengan clear, kita ambil dari sini. Kita marking di sini. Okay. Kita pergi time frame yang paling kecil sikit. Weekly, apa yang kita tengok dekat weekly, support dengan resistance dia adalah sama. Resistance dia sama, support dia terlampau bawah. Kita kena cari support yang terbaru di bawah. Untuk kita nak sell. Apa yang kita nampak kawasan ni, kawasan support yang terbaru adalah kawasan ni. Betul ya, dimarikan? Betul. Okay. So dekat sini kita nampak support yang terbaru di kawasan weekly adalah kawasan ni. Okay. So kita back to time frame yang lagi kecil, daily. Daily apa yang kita nampak, resistance daripada monthly, weekly sampai daily adalah sama. So support di kawasan daily adalah sama dengan weekly tadi ya. Kan? Alright. So apa yang patut kita buat, kita back to time frame yang kecil sikit, H4. Okay, nampak sekarang ni di H4. Kawasan resistance tak sama dah berubah dah. Apa yang kita boleh nampak kawasan support dalam kawasan ni adalah sama juga, berbeza juga area sini. Okay. Ini adalah kawasan support. So kita kena cari kawasan resistance yang clear untuk nak fokus, kita buy. Kan? So kawasan resistance di H4 untuk nak fokus kita buy, kita ambil dalam kawasan sini. Area sini, kita tanda. So kita tahu di H4, resistance dengan support dia dah berubah. Okay. Di antara kawasan ni dua. Okay. Perhantaraan lebih kurang 130 lebih pips. Okay. So kita back time frame H1. Di H1 sekarang ni, apa yang kita nampak di kawasan resistance dia menuju naik sampai kawasan resistance. So tadi kita tanda di H4 kawasan resistance di sini. Okay. So apapun kita tunggu sampai sini dulu. Seandainya price dia nak naik lagi, dia akan sampai ke resistance di H1. Sampai sini. Di H4 dengan H1, resistance yang terbaru yang kita nampak, kalau dia pecah kawasan ni, harga akan melonjak naik ke sini. Sampai ke sini. So, apapun, tunggu dia lepas dulu kawasan ni. Okay. So daripada monthly, kita tengok uptrend. Okay. Weekly, still uptrend. Okay. Daily, dah tukar menjadi downtrend. Okay. So dekat daily, apa yang kita nampak sekarang ni, impulsif dia akan buat korektif. Okay. Korektif akan buat impulsif balik. Okay. So kita back to H4. Apa yang kita nampak downtrend. Okay. So daripada kawasan support dah sampai dia menuju ke resistance. Kalau pecah resistance bermaksud dia akan sampai sini. Okay. So dalam keadaan kawasan ni sekarang ni, kalau dia pecah sini, kalau dia mengikat area sini, dia akan mencari kawasan resistance di sini. So bila kita tengok di H4 di daily, apa yang kita nampak? Impulsif, korektif, impulsif. Boleh faham tak? Faham. Okay. Mungkin dalam minggu ni kita boleh fokus untuk sell. Okay. Tapi jangan terus sell. Kita kena tunggu confirmation kita dulu sampai area sini. So, seandainya dalam minggu ni dah sampai, dalam mungkin lagi 2 hari boleh sampai sini. Okay. Kalau dia sampai sini, dia keluar signal untuk kita sell,
baru nanti kita akan fokus sel. Nah, alright. So di H1 pun sama benda jadi. Sampai kawasan resisten, tunggu conformation, sampailah ke H4 punya resisten. So dalam minggu ni, GU, kita boleh fokus sell, tapi kita jangan sell dulu, takut dia buat korektif. Sebab daily punya korektif ni kadang-kadang makan 3-4 hari juga ni. Kan? So apa pun kita tunggu dulu confirmation daripada time frame H4. Kalau seandainya dia pecah saja kawasan di resisten, kita boleh fokus buy. Tapi kalau di sini dia buat correction, dia buat rejection, bermaksud kita boleh fokus untuk sell. Okay, clear ya? Kalau ikutkan trend memang kita fokus sell lah, tapi sebabkan sekarang ni akan buat korektif dulu. So kita tunggu confirmation korektif tu betul-betul dia jadi korektif di antara kawasan sini ataupun sini. So, kalau kita start fokus sell dekat sini tanpa apa-apa confirmation, takut kita floating kat sini, mungkin ramai yang boleh MC sampai 2 TP. So berjaga-jaga. Sebab apa sekarang ni market dia jadi sideway dalam keadaan yang besar. So kita kena faham market akan naik turun dengan banyak. So, kita jangan terlampau gopoh untuk kita nak entry lah. Apa pun kita predict dengan sebaiknya lah. Nah. Okay Reza? Okay. So ada masalah Cantik. Ada lagi 10 minit. Ada Last apa-apa pack. lagi? Last pack. Alright. Tadi siapa yang dah entry GA? Ada yang dah entry GA? Semua entry ke GA? Ada. Ada Alright. So GA, apa yang kita nampak sekarang ni, kita boleh GA nanti saya bagi TP lah. Hold dulu tak apa. Okay, kita tengok pair yang seterusnya. Pair apa? Last pair cuma 10 minit ya lagi. Come on. Minyak. Minyak kita tak tepi bang. Okey. Reza ada cadangan ke? Untuk sekarang tadi EJ dah kan? EJ dah. Jiket. GCAT ada yang Kita tengok goal lah. Okay kan goal? Siapa peminat goal kat sini? Saya. Okay Reza goal? Okay, teruskan. Okay. Goal sekarang ni kita tengok harga yang terpaling tinggi, kawasan resisten dia memang tak ada benda yang boleh sampai lagi. Tak apa kita makin. Okay. So kawasan support yang terendah, yang terbaru kat kawasan ni adalah sini. Kita tanda. Okay. Kita back to weekly. Weekly apa yang kita nampak sekarang ni, kawasan still dalam kawasan support dengan resisten dia benda yang sama. Okay, di weekly dengan monthly. Okay. So kita buka di daily. Daily kita kena tengok kawasan resisten dia dah tak nampak. So kita cari kawasan resisten yang terbaru dulu. Kita ambil dalam kawasan ni. Okay. Resisten. Dan kawasan support yang terbaru dalam kawasan daily. Kita ambil yang terbaru di sini. Okay. So dia dah sampai kawasan support. Okay. So kita back to time frame H4. H4 apa yang kita nampak? Support di daily, resistance di daily, support di H4. Okay. So resistance di daily ni dah terlampau jauh dah, kan? So di sini kita kena cari satu resistance yang paling tinggi yang terbaru dalam kawasan ni. Okay. Yang paling tinggi dan yang terbaru dalam kawasan ni kita ambil kawasan sini.
yang betul-betul clear kita nampak. Okay, kan area sini kan. Okay, kita marking dulu. Okay, so sekarang ni kita buka di H1. H1 apa yang kita nampak sini, kawasan untuk resisten di H4 yang tadi kita tanda dah terlampau tinggi sebab harga bermain kawasan bawah. So kita cari resisten yang paling terendah, yang paling tinggi, yang terbaru di H1. So adalah kawasan. Alright. So sekarang ni daripada monthly adalah uptrend, weekly adalah downtrend, okay, daily adalah downtrend, okay, H4 adalah downtrend. Okay, so tadi yang kita tanda resisten yang terdekat dekat kawasan H1 adalah sini. So sekarang ni nampak gaya dia kita boleh fokus untuk sell dalam minggu ni, untuk sell. Tapi jangan terus sell, sama juga macam EUGU tadi, dia akan buat korektif dulu. Okay. So berjaga-jaga. Mungkin sekarang ni kita boleh fokus buy. Memang cantik nampak dia untuk kita buy. So seandainya harga dia pecah dalam kawasan ni, satu batang candle dia buka dalam kawasan ni, pecah. So bermaksud dia akan cari sampai ke sini. Okay. So mungkin dia akan main dalam lingkungan sini lah. Sini. Kalau dia pecah, dia buat korektif balik dan buat impulsif. Okey. Boleh nampak tak? Impulsif jadi impulsif di sini. Dalam kawasan ni. Area-area sinilah. So dalam sekarang ni, dalam minggu ni biasanya gold ni dia punya delay market ni kadang-kadang lambat. Dia pergerakan dia cepat tapi dia nak return market tu dia jadi lambat sikit. So kita kena tengok betul-betul bila dia sampai saja kawasan resisten di H1, kalau dia pecah kita boleh fokus buy. Okay. Sekarang ni memang banyak dah semua, kami semua dah fokus buy lah. Actually kita dah fokus buy untuk dalam masa terdekat insyaAllah. So kita tunggu confirmation dia pecah kawasan resisten. Dia pecah kawasan resisten, terus kita berfokus buy. Boleh? Faham? Clear tak? Clear. Clear tak? Reza okey kah? Okey. Cantik. Alright. Cantik. So ada berapa soalan lagi ke? Ada berapa soalan ya? Ada soalan, just tanya je terus. Boleh cakap ataupun boleh tulis dalam chat. Ada ke? Oh, semua senyap, semua faham pun. Okey, teruskan Brother Jan. Okey. So untuk predik kita cukup kot buat 5 pair lah kan. Cukup lah. Ada yang last pair ke? Kita buka ada siapa yang nak apa-apa request kan last pair kan? Boleh? JK. JK tak ada dalam list ni, macam mana? Siapa tanya tu? Right. Okay, JK. JK. Boy. Ni orang panggil kangaroo. Ini adalah market kangaroo. Inilah bahayanya. Market kangaroo. Selalu hampa dengar semua bear bull kan. Inilah kangaroo. Naik turun. Okay. So sekarang ni apa yang kita nampak di GBP CAD. Betul Syam? Syam Marikan? Teruskan. Okay, so sekarang ni apa yang kita nampak di kawasan monthly
dalam keadaan uptrend, okay, tak berapa clear sebab di kawasan MA50. Okay. So kita buka di weekly, dia kawasan downtrend, still juga dalam keadaan dekat dengan MA50. Di daily, dia bertukar menjadi uptrend, tapi still juga dalam kawasan dekat dengan MA50. Okay, kita buka di H4. H4 adalah uptrend. Pergerakan di dalam. Kita buka di H1, still juga momentum still dalam momentum up. Okay, apa yang patut kita buat kat sini? Kalau tanya saya lah kan, jika ni, kalau dalam keadaan macam ni, kalau dah monthly macam ni, keadaan macam ni, kita buka weekly pun dalam keadaan macam ni, daily pun nampak macam ni, nampak daily, candle dia ni, betul-betul main jiwa. Ni panggil market main jiwa. Di ranging kawasan. Di H4 pun kalau kita buka macam ni keadaan, kita compare, tengok GC dengan UJ di H4. Beza tak? Nampak? Ni GA, ni GC, ni UJ. Beza tak? Beza kan? beza Beza banyak. So kalau untuk saya lah, untuk saya kalau market macam ni punya pergerakan, better jauhkan daripada trade sebelum apa-apa ni walau. Sebab apa sekarang ni memang tak nampak apa-apa yang kita, bukan kita tak boleh buat prediction, boleh. Saya cuba buat prediction dekat sini. Okay, saya cuba terangkan. Sekarang ni kita cari support dengan resistance satu dengan support. Okay. Right, kita nampak kawasan ni support dengan resistance di monthly. Kita back to weekly, kawasan resistance yang sama, support di bawah sangat. So kita cari balik kawasan support yang terbaru, sama saja di dalam kawasan ni. Cuba ambil ke sini. So daripada monthly, support dengan resistance dia dah berbeza dah. Kita back to daily, apa yang kita nampak kawasan sini, support yang resistance yang terbaru dalam kawasan daily dan yang tertinggi yang terbaru adalah kawasan sini. Okay. So di sini support dia sama. Okay. Kita back to H4, kalau kita cek apa yang kita boleh nampak kat sini. Okay, dalam kawasan ni sekarang ni. So kita tengok kawasan resistance dia di sini, yang kita nampak clear. So daripada sini ke sini lebih kurang 123 pip. Okay. Daripada sini ke sini lebih kurang 300 pip. So apa yang kita boleh fokus daripada GC ni, kita boleh fokus buy. Tapi kita tengok time frame yang lagi kecil untuk kita nak tengok support dengan resistance yang clear. Okay. So sekarang ni mungkin kita boleh fokus buy sampai ke sini, dari sini. Kita boleh fokus buy sampai ke resistance yang terbaru di H4. Okay. So untuk weekly punya condition, mungkin dia akan buat korektif saja. Pasif, korektif, dan impulsif. Okay, so kita tengok weekly apa yang akan jadi. So weekly pula, tadi impulsif di daily, impulsif, korektif, dan impulsif kan. So weekly, kita tunggu confirmation tadi. Kalau di daily tadi dia pecah saja kawasan ni, maksudnya kita berfokus untuk sell. Tapi sekarang ni kita fokus untuk buy. Untuk weekly prediction kita boleh fokus sell. Right. So kita kena tunggu di H4 sampailah kawasan sini.
resisten DH4. Seandainya resisten DH4 ni dia pecah lagi kawasan ni, bermaksud kalau dia pecah, candle pecah dalam kawasan ni, dari sini, bermaksud market akan menuju ke atas. Okay, tapi apa yang kita nampak, weekly akan buat korektif saja dan akan turun balik. Sebab di sini dah jadi impulsif, korektif dan impulsif. Di daily pun sama juga, impulsif, korektif, impulsif. Sebab pada daily punya time frame apa yang kita nampak, impulsif dan korektif, dan dia buat impulsif balik, korektif dan impulsif. Itu saja. Clear Syam, Marikan? Clear. Terima kasih. Ya. Tapi kalau keadaan market macam ni, saranan saya lah, kalau boleh jangan masuklah kot. Banyak pair lain yang kita boleh masuk, kita masuk. Macam ni semua market dalam getaran umumnya. Sebab tengok dalam kedudukan candle dia ni, yang kita nampak ni, dia terlampau teruk lah. Macam ni memang teruk. Kalau boleh elak. Okay. So kita tengok tadi kita punya pair GA dalam kedudukan yang sangat baik. Kita tunggu confirmation kita untuk tutup. Nanti saya akan bagi kita punya TP. Alright. Nanti saya bagi TP dalam grup. Okay, Azhar? Settle? Okay, nak tanya apa? Okay. Tadi USD card buy kan? USD card. UCAD UCAD buy kan? Okay. Ya, betul. Sekarang boleh masuk lah, no? Sekarang tadi abang dah masuk ke belum? Belum lagi. GA. Ha. Saya tak suruh buy apa bang. Kita buy sell semua melalui kita punya signal. So USD belum beli lagi? Belum lagi. Oh, masih belum masuk lagi, tak masuk lagi. Okay, nanti. Dia buy signal. Tadi hari ni kita punya signal GA bang. Oh, J saja. GA. Okay. Right. Alright. Terima kasih. Ada yang lain ada soalan lagi ke? Ada soalan lagi ke? Yang lain? Cak ada soalan. Mana Cak Tak ada Jan. Okay. So, kita tunggu ada soalan ke, soalan berkenaan trading ataupun berkenaan projection market, boleh bagi tahulah kan dekat Brother Chance. Ada ke? Yang faham kata faham, yang tak faham kata tak faham. Siapa yang faham 27 orang ada dalam ni? Faham. Faham. Yang lain yang mana tak boleh ni boleh chat kata faham, kalau tak faham kata tak faham. Boleh tu. Kita tak mau semua diam. Pelan-pelan dia tengok. Faham. Ada Faham. ada bunga ke dalam ni? Ada Akish. Weh, dia masuk diam-diam. Okay, so kalau tak ada apa, semua faham tak ada soalan lagi Kalau tak ada soalan, kita boleh tamatkanlah sesi overview kita. Boleh Brother Jans? Boleh. InsyaAllah. Alright. So dah pukul 10.35 malam dah. So kita lagipun dah live trade tadi dan dah bagi overview market untuk berapa pair tadi total? 7 pair. 7. Yes, 7 pair. Jadi rasanya tak ada masalah kot, semua clear dan tak ada soalan buat masa ni. Jadi kalau macam tu kita tamatkan sesi overview dan GPS market kita malam ni. So kalau tak ada apa, saya nak ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih pada brother kita Sifu Jans sebab sudi luangkan masa untuk conduct dan handle kelas kita pada malam ni.
Dan saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang hadir kita punya brothers malam ni sebab sudi join kita punya kelas overview market ni. Okay, Brother Jan? Okay. Ada kata-kata terakhir ke sebelum kita nak tamatkan sesi kita ni? Ada sikit. Okay, Okey. apa yang kata-kata terakhir yang boleh saya bagi, setiap kali kita nak buat trading, dalam trading ni jangan pakai hati, pakailah minda anda yang ada, ilmu yang ada. Kalau tak faham jangan pandai-pandai masuk entry, takut benda tu jadi haram. Okay, kita berniaga dan bukan kita berjudi. Okay, tolong jaga yang mana yang nak hambat news untuk trading, untuk news. Pastikan faham baru masuk, jangan pergi hambat mepek-mepek. Sayang, duit tu terlampau besar untuk kita. Sebab kita ni di Malaysia kita pakai RM. Bila dah convert to USD, duit tu memang agak bernilai lah untuk kita nah. So kita kena jaga betul-betul yang benda tu. Nah, jangan sampai yang dalam grup kita ni, kalau boleh saya dengan Reza tak mau semua loss. Tak mau dengar ada orang loss. Kita nak dengar profit saja. Tapi dalam perniagaan, adat berniaga untung rugi tu ada. Tapi kita jangan banyakkan rugi daripada untung tu. Kan? Kalau yang lain boleh catch up dengan keuntungan yang berlipat kali ganda, pasal hampa semua tak boleh. Kan? So pastikan semua boleh buat. Cumanya di sini kita nak tekankan, apa pun dalam dunia trading ni jangan pakai hati. Jangan hambat sangat. Oh dah floating hambat. tu kurang. Money management kita yang penting kita kena jaga. Nah. So dalam BOT kita brotherhood kita jaga sama-sama. So kalau tak faham, nak tahu pay apa ataupun nak masuk sendiri, tak ada masalah, boleh masuk sendiri. Tapi jaga Nah, kita tak mau sampai ada yang MC ni saya ni bagi saya MC ni terlampau berat lah. Kalau cut loss tu okey lagi lah. Nah. Itu sajalah tu. Okey, terima kasih Si Fujan sebab sudi berikan kata-kata penutup dan nasihat kepada kita semua. So saya harap semua boleh apply lah apa yang Brother Jan baru sahaja sampaikan tadi. Okey, kalau tak ada apa saya tamatkan kelas kita pada malam ni pada 10.38 minit malam pada 21 hari bulan 6 2021. Saya ucapkan terima kasih dan semoga dipermudahkan urusan-urusan anda semua. Okay, thank you my brothers. Thank you Brother Jans. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Bagus. Semoga bermanfaat.